Kejap Zarfan, tunggu dia sampai. Alright, okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula Zarfan. Sekejap Zarfan. Sekejap ni. Alright, okay, right, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshi alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shalana sunnana wa yassir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. So hari ni kita nak sambung semalam. Semalam kita belajar pasal ekosistem paya bakau. Bila kita cerita pasal ekosistem sebenarnya adalah interaksi antara komponen abiosis, komponen hidup dengan abiosis, bukan hidup dengan biosis. Okay. So hari ni kita nak belajar kepentingan ekosistem paya bakau. So tadi saya ada tunjuk satu video. So yang ni saya this one is it? So saya nak tunjuk satu video which is hopefully okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Balance means everything. Nothing represents a spectrum. Forest, birds, mangrove ecosystems occupy thin strips of land and sea level. Their land area makes up less than 1% of all forests worldwide. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, kalau lah daripada YouTube ni awak perasan sebenarnya tak semua negara ada hutan atau ekosistem paya bakau. So ekosistem paya bakau ni adalah dekat kawasan negara tropika which is dekat garisan khatulistiwa. So kenapa ekosistem ni penting? Senang kata hutan ekosistem ni, kita belajar pasal hutan ekosistem ni sebab hutan ekosistem ni banyak kepentingannya kepada manusia. So awak tengok kat sini tak semua. So maksudnya kita ni negara yang terpilih, the chosen one. So kalau awak nampak kat sini, ini antara Malaysia, sini adalah Malaysia, Indonesia. So ini adalah negara ASEAN, semua kat sini ni ini. Yang warna merah ni yang ada ekosistem paya bakau. So tak semua negara ada ekosistem paya bakau. Right? So kita tengok. Which makes them extremely important for us to study and understand. This environment is too harsh for most plants to survive. Despite the being rains, high salinity, and suffocating water, mangroves maintain their internal balance and even thrive. Okay, now semalam kita belajar tak semua tumbuhan boleh hidup dekat ekosistem paya bakau. So kat ekosistem paya bakau ni faktor abiosis-nya adalah sangat ekstrim. Okey, apakah faktor-faktor yang ekstrim yang ada dekat ekosistem paya bakau? Semalam kita ada belajar pasal faktor abiosis yang ekstrim. Apakah contoh-contoh faktor abiosis yang ekstrim di ekosistem paya bakau? Keamatan cahaya yang tinggi. Yes, very good. Keamatan cahaya yang tinggi. Lagi? Kandungan garam tinggi. Yes, kandungan garam yang tinggi. Kandungan garam tinggi tetapi kandungan ombak yang kuat. Lagi satu? Tanah yang lembut. Ada lagi satu. Dia pasal yang pneumatophore ni, akar boleh bernafas ni sebab kenapa dia mesti ada akar yang tercacak ke atas ni. Ni kenapa? Apakah kepentingan akar yang boleh bernafas ni? Ada satu faktor abiosis yang ekstrim kat sini. Apakah itu? Jadi 5. Garam dalam tanah tinggi. Yes. Garam tadi dah tinggi tadi Syaz. Syaz, apa Syaz? Oksigen rendah. Yes, oksigen rendah. So hari ni kita nak cerita macam ni tau. Dia ada interaksi ni yang kita kata sebagai ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara komponen hidup dengan bukan hidup. So komponen bukan hidup adalah abiosis. So kita ada 5 komponen abiosis yang ekstrim. Pertama, keamatan cahaya yang tinggi, kandungan garam yang tinggi tetapi kandungan oksigen yang rendah, lepas tu tanah yang lembut, lepas tu terdedah pada ombak yang kuat. Okay. So sekarang kita nak tengok, okay, disebabkan ada faktor-faktor yang sangat ekstrim ni, kita senaraikan lebih kurang 5. So setiap faktor-faktor yang ekstrim ni, pokok bakau tu ada adaptasinya sendiri. Pertama yang awak nampak kat sini, ini akar yang boleh bernafas. So akar yang boleh bernafas ni, kita panggil akar yang boleh bernafas ni adalah pneumatophore. So pneumatophore ni, akar boleh bernafas ni, ini sebenarnya dia nak cuba beradaptasi dengan komponen abiosis yang mana satu?
Tadi ada 5. Kalau pneumatophore ni dia nak beradaptasi dengan komponen abiosis yang mana satu? Yang ekstrim yang mana satu? Amatan Oksigen Syahid. rendah. Yes, very good. Ini dia nak beradaptasi dengan oksigen yang rendah. So sebab tu nanti kita perasan yang paling depan sekali, dekat paya bakau, nanti kita akan belajar paya bakau ni ada 4 spesies yang penting. Yang paling depan sekali yang boleh hidup dekat kawasan yang paling ekstrim sekali, nama dia adalah Avicenna dengan Sonoretia. Okay, yang tengah-tengah nanti awak akan belajar dia adalah Avicenna rhizophora. Yang paling hujung sekali adalah Bougueria. Saya ulang tau. Kita cerita daripada tanah dia yang paling dekat tepi pantai, yang paling ekstrim. Dia ada 2 spesies tumbuhan tu tau. Satu adalah Avicenna dengan Sonoretia. Okay, kita ada Avicenna dengan Sonoretia. Tengah-tengah kita ada Rhizophora. Paling hujung kita ada Bougueria. Kalau saya nak ingat, dia ada 4 kan mula daripada awal. Saya ingat awet saya rajin betul. So sekali awak lah, ayah saya rajin betul pun boleh. Okay, so kita tengok kat sini tau. Alright, so saya teruskan. So ini ada, ini tu Avicenna. Mangroves deal with salinity by interblocking salt from entering their roots or by forcing out unwanted salt through their leaves. Mangroves receive water from two sources: inland watersheds and ocean tides. Tengok ni, ombak kuat. Rich nutrients which the mangroves trap in their natural system. Okay, kalau awak nampak kat sini, satu, mangrove ni yang paling depan tau, saya beritahu, spesies mangrove ni, spesies paya bakar paling depan adalah Avicenna. Avicenna ni yang ada akar terpacak tu dan dia ada struktur akar yang macam terkangkang tu, saya lupa, akar jangkang, yes, akar jangkang. Dekat sini, Avicenna ni disebabkan dia paling depan, ombak akan hempas dia dulu. Okay, masa ombak tu hempas, orang kata tak semua benda, macam mana saya nak cakap, awak nampak macam buruk, ombak tu hempas. Tapi bila ombak tu hempas, pada masa sama dia ada bawa mineral, dia ada bawa bahan-bahan yang lain. Okay, so everything happen for a reason. Even though ombak tu dia hempas dekat pokok Avicenna, okay, Avicenna, tetapi ombak tu sebenarnya dia bawa ada satu kebaikan. Dia ada bawa mineral, dia ada bawa ikan. So maksudnya dekat situ, sebab tu dekat kawasan Avicenna tu, pokok Avicenna tu dia boleh trap banyak organisma atau haiwan-haiwan kecil ataupun dia boleh trap banyak mineral. Okay, right, tengok nampak tak ni fosfat, mineral and nitrate. Okay, tengok. Banyak organisma. Yes. These forests benefit local communities in many ways. Mangroves prevent and they are natural buffer zones and absorb damage from tsunamis and storms. Okay, saya nak cerita yang ini. Masa tsunami dulu, korang umur berapa tahun Korang baru lahir, saya dah lupa lah. Tsunami ni tahun bila Korang ingat tak tsunami? Belum lahir. 2004. Serius tak? 2004? Saya tak ingat lah tsunami. Okay. Tapi pernah dengar lah. Pernah dengar kan? Pernah? Okay. Alright. So kita nak cerita macam ni tau. Ada satu statement, kalau dalam buku teks awak, dia kata kat sini adalah sebagai zon perlindungan. Iaitu paya bakau menjadi kawasan penampan semula jadi. Okay, saya tak tahu nak explain dalam bahasa Melayu. Kalau dalam video YouTube saya tu, actually saya nervous kat situ. Penampan tu is like this. Maksudnya saya nak cakap, ombak tu dia akan attack dulu. Kalau awak nampak, ombak tu akan attack dulu paya bakau ni tau. Penampan, buffer. Bahasa Inggeris paling macam buffer sini, penampan. Sebelum kena kat sini. So saya bagi tahu macam tsunami, kenapa dia teruk, ada certain kawasan kena teruk. Contohnya saya ambil contoh yang teruk adalah macam Pulau Pinang ataupun Langkawi. So Pulau Pinang dengan Langkawi kena teruk sebab dia tak ada hutan bakau tau. Dia tak ada ekosistem paya bakau. Dia terus attack, katakanlah ni hotel, orang duduk kat sini. So ombak yang kuat tsunami tu dia terus attack orang tau. Sebab kita tak ada hutan. Ataupun sebenarnya kita ada hutan paya bakau, tapi banyak hutan paya bakau tu kita clearkan dia untuk jadi hotel, untuk jadi kawasan rekreasi, untuk jadi pelancongan. So itu kita belajar pasal ekosistem paya bakau.
Sebab kebanyakan ekosistem paya bakau ni kat tepi pantai. Kadang kita manusia rakus, kita potong semua pokok ni, kita nak buat di kawasan pelancongan. So kita Malaysia, ekosistem paya bakau kita terancam disebabkan oleh pembangunan. Saya nak compare satu macam Bangladesh. Bangladesh pun lebih kurang sama macam kita tahu. Tapi Bangladesh masa tsunami dia tak kena teruk macam kita Malaysia. Kenapa? Sebab ekosistem paya bakau dia masih lagi banyak. So, bila ekosistem paya bakau dia banyak, bila tsunami tu ombak yang sangat kuat, dia tak kena orang dulu atau rumah. Dia kena dekat hutan tu dulu. Okay? So, macam kita hari tu, Malaysia masa tsunami, kenapa kita kena teruk? Sebab ombak tu tak ada hutan yang boleh macam mana terima ombak tu. So, ombak tu directly terus pergi ke kita. Okay? So sebab tu kita kata dekat sini ada satu statement je. Kalau awak tengok buku teks awak pada muka surat 189, zon perlindungan. So, hutan ni menjadi penampan semula jadi. So, ini adalah penampan semula jadi. Dan juga perlindungan untuk haiwan-haiwan kecil. Okay, so penampan dari ombak, perlindungan untuk haiwan kecil. Okay, right. Saya sukalah video ni. Dia simple tapi senang faham. Mangroves store vast amounts of carbon in the ground, much more than other types of forests. Wow, They're even treated as a commodity in the carbon trading market. patutlah. Furthermore, mangroves sustain large fish populations, which is good for local fishermen and their customers. So kita nak kata mangrove ni disebabkan mangrove ni banyak ikan suka duduk kat situ, dia banyak mineral tau. So dekat sini, dekat kawasan-kawasan yang ada mangrove ni atau paya bakau, dia sebenarnya adalah sumber ekonomi untuk kita. Dan satu lagi kalau awak tengok tadi, pokok bakau tu kenapa dia sesuai dibuat sebagai arang kayu adalah disebabkan kandungan karbon dalam tu adalah tinggi berbanding pokok lain. Sebab tu kayu pokok bakau sesuai dibuat kayu arang kayu. Arang kayu, coal tu arang. Okay. Alright. All these ecosystem services combined, the annual economic worth of mangroves has been estimated to hundreds of thousands of dollars. But in fact, these are assets that money simply can't buy. Unfortunately, mangrove forests have lost more than a third of their area in the past 2 Tengok, decades. dah habis. 35% habis. Mangroves are more endangered than any other ecosystem on the planet. Their proximity to the sea, with all its benefits, also makes them highly vulnerable. Global sea levels are rising each year, while urban areas and farms are expanding into the wetlands and mangroves fall. The coasts are becoming more crowded. As mangroves cannot treat the land, it is only a matter of time until they are choked. All without mangroves suffer reduced biodiversity, erosion of coastlines, decreased fish stocks, accelerated climate change from and severe damage. Okay, saya nak tambah satu video ni menarik. Dia kata dekat sini banyak-banyak pokok mangrove ni dia boleh absorb gas karbon dioksida paling banyak. So bila sebenarnya kita buang hutan atau ekosistem paya bakau, sebenarnya kandungan karbon dioksida dekat dalam udara tu tinggi. Okay, so ini yang menyebabkan mangrove ni penting untuk kita manusia. Sebab 35% tadi dah habis. Ya. Fortunately, with the help of radar technology, we can help prevent that from becoming a reality. Radar remote sensing is an essential tool for managing precious systems. Okay, ni tak apa. Sensing efficiently gathers Ini pakai satelit daripada atas dia tengok mana hutan-hutan yang makin lama makin berkurang. Okay, ini tak payahlah. Okay, ini yang sebenarnya bagusnya satu, kita ada satelit, kita boleh tahu contoh satelit. Yang ingat tak ada satu kes dulu kat Sarawak yang dia buat pembalakan secara ekstrim yang kita tak perasan. Sekali ada gambar tu daripada satelit, dia tengok kat situ banyak hutan dah kena tarah. So penyahutanan tu dah berlaku, deforestation tu berlaku dengan teruk. So itu adalah daripada gambar satelit. Yang tu saya tak nak cerita, so itu no comment. So kita teruskan masuk tajuk ekosistem. So alright, so tadi orang tengok video tu. So daripada video yang korang tengok tu, apakah kepentingan ekosistem paya bakau ni sebenarnya? Stop sharing. Sekejap. Mana saya punya ni? Start Oh, patutlah. Start broadcast. Sekejap.
Sekejap. Saya kena tenang. Sekejap. Saya kena tenang daripada saya punya line sendiri. Sekejap. Bismillah. Start broadcast. Sabar. Ni adalah dugaan belajar online. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Sekejap Kenapa dia tak nak Start. MOE presenting. Sekejap lagi sekali. Kenapa dia tak nak ni? Okay, saya off dulu. And then saya Google Meet, saya start broadcast. Saya memang ada problem tau bila saya tunjuk video, lepas tu nak tunjuk. Nampak tak skrin saya? You guys nampak tak skrin saya? Tapi kenapa skrin saya kecil Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Alright, Alhamdulillah. Nampak tak? Yay. Okay. So, kita nak cerita pasal yang ni tadi. Berdasarkan apa yang awak nampak tu tadi. Okay, kenapa kita kata kepentingan fire bakau ni ada 4. Pertama adalah sebagai zon perlindungan. Tadi, apa yang korang faham pasal kenapa fire bakau ni sebagai zon perlindungan? Nampak? Thank you, Iman. Kenapa kita kata dia sebagai zon perlindungan? Sebab dia halang ombak yang kuat. Yes, very good. Dia halang ombak yang kuat. So, saya tulis kat sini. Halang ombak yang kuat. Lagi? Dia perlindungan untuk siapa tadi? Banyak kat kawasan dia punya akar-akar tu dia perlindungan untuk siapa? Ikan Ni kecil. kan akar-akar. Apa? Ikan kecil. Yeah, perlindungan untuk ikan kecil dan juga ketam. So, perlindungan ikan kecil dan ketam. Senang kata bila dia orang duduk dekat akar-akar ni, okey, dia tak dimakan oleh pemangsa. Okey. Lepas tu juga, dia juga adalah kawasan perlindungan untuk spesies burung. Dia adalah juga kawasan perlindungan untuk ikan kecil, ketam dan juga spesies burung bermigrasi. Ini yang saya cakap tau. Yang ini memang ada dekat migrasi. Yang ini memang ada dekat dalam buku teks awak. Awak tahu tak? Jeram masuk dalam buku teks bio tingkatan 5. Nak cakap sebenarnya taman alam yang awak rasa tak ada apa-apa tu, ada dalam buku teks tingkatan 5. So kita nak kata walaupun kita sebenarnya Kuala Selangor tu adalah satu kawasan dia sangat famous dengan ekotourism. Alright. So awak kena ingat yang jeram, kawasan remis, kawasan jeram, remis, taman alam itu sebenarnya adalah kawasan yang sesuai untuk fire bakau. Okay, so kat sini adalah untuk ombak yang kuat, perlindungan untuk ikan yang kecil dan spesies burung bermigrasi. Now, kemudian dia adalah sumber perikanan. Ini sumber perikanan ni untuk siapa ni? Sumber perikanan ni untuk siapa? Siapa Nelayan. suka ni? Ini untuk siapa? Nelayan. So, ini dia boleh menjadi sumber apa ni? Untuk nelayan ni sumber apa? Pendapatan. Ya, ini sebagai sumber pendapatan. Sangka, dia adalah untuk ikan sangka, ikan dalam sangka. Contohnya macam ikan patin ada ikan patin yang mahal, ada ikan patin yang murah. Korang tahu tak? Boys, kalau saya salah tu, bagi tahu saya tahu, saya bukannya pandai sangat. If I'm not mistaken, harga ikan, saya tak ingat harga ikan apa. Harga ikan ada yang murah, ada yang mahal. Kalau ikan tu dibela dalam sangka, harga dia murah sikit daripada ikan yang memang hidup bebas atau macam udang. Udang pun ada yang udang dalam sangkar. Ada juga udang yang bebas. Dan udang dalam sangkar ni biasanya murah sikit sebab kita ternak. Tapi kita kata dia tak rare. Macam mana dia tak natural. Macam mana itu bukan ekosistem dia. Dia berdasarkan apa yang kita makan. So basically itu senang kata kalau nak buat ikan dalam sangkar tu sesuai dekat
kawasan Paya Bakau. Alright. So, sumber perhutanan. Yang ini. Yang ini saya tak tahu sangat tahu. Tapi korang tahu tak ni buah apa? Ni kan? Ni buah apa? Ni buah apa? Dia buat air, dia jual air kat tepi-tepi kadang jalan pergi ke Sabak Bernam tu kah? Saya tak pernah minum, saya tak suka sangat. Dia air. Dia buat air. Korang tahu tak air apa? Ada tak yang ni? Ya, Ainira. Thank you, Huda. So, ini adalah pokok nipah. Buah nipah ke nama dia? Jap. Yes. Ini nama dia adalah buah nipah. Buah nipah ni, tahu tak dia punya pokok macam apa? Macam kelapa sawit tau. Palma. Okay. Buah nipah ni, dia boleh dimakan. Dimakan ni ada ni lah. Dimakan kalau raya selalu saya jumpa. Boleh dimakan yang dalam ABC tu. Nampak tak? Apa nama tu? Dia ada dalam ABC. Dan juga untuk buat air nira. Dan juga dia boleh buat cuka. Sebab bila dia simpan lama-lama, dia jadi masam. Tahun ni tak raya kan? Tak apalah dah. Nak buat macam mana? Okay, so yang ini pula, yang ini adalah buah. Ini saya tak pernah makan ni. Ni buah Avicenna. Awak kena tanya orang yang duduk kat Paya Bakau di sini lah. Buah Avicenna ni boleh dimakan macam sayur. Saya tak pernah makan. So, awak jangan tanya saya lah. So, senang kata sumber perhutanan dia boleh jadi sumber makanan. Dan juga dia boleh jadi sumber makanan dan juga dia boleh jadi sumber ubat-ubatan. Okay, now sumber makanan, perhutanan kat sini dah ada. Perhutanan satu lagi dia boleh apa? Kan saya kata tadi, awak tengok daripada video, pokok paya bakar dia boleh serap banyak karbon dioksida. So kandungan unsur karbon dalam pokok bakau atau kayu bakau tu adalah tinggi berbanding pokok lain. So oleh itu, pokok bakau dia punya kayu tu sesuai untuk buat apa? Sesuai untuk buat apa? Yang selalu korang barbecue tu. Yes, itu sesuai buat kayu arang. So senang kata tak semua pokok sesuai untuk buat kayu arang. Bakau sesuai untuk buat kayu arang disebabkan kandungan karbonnya adalah tinggi. So saya kata karbonnya adalah tinggi. So apa kebaikan karbon tinggi? Bila korang nak bakar, korang letak api, dia cepat terbakar. Senang kata pokok lain pun boleh buat kayu arang. Tetapi kalau korang nak bakar, dia maybe lambat sikit berbanding dekat pokok bakau. Sebab pokok bakau ni kandungan karbonnya adalah tinggi. Now, kita ambil satu lagi, ini adalah sebagai ubat-ubatan. So, kalau lah awak tengok kat sini, ada satu ni digunakan, ini dekat, dia boleh jadi ubat untuk malaria. Malaria yang awak buat poster tu, siapa buat poster? Saya ada perasan ada yang buat poster. So, kalau lah awak tengok kat sini, dia boleh digunakan sebagai ubat-ubatan. So, pokok Bugwera ni boleh digunakan merawat celik-belik ni kan. Ini pakai pokok Bugwera. Salah ejen. Kemudian kita tengok yang ini adalah Daria. Dia punya kulit. Kulit ni saya tak ingat ni kulit mana. Kat sini tak adalah. Sekejap, ada tak sebagai ni? Ada certain kulit pokok ni dia boleh merawat malaria. Tapi dia tak cakap lah pokok apa kat sini. Estrange ni, maksudnya dia pokok bakau kita ada 4 jenis tau. Saya cakap awet, saya, rajin, betul. Okay, so paling atas, paling tepi pantai ni dia start dengan Avicenna dengan Sonoratia. Tengah-tengah Rhizophora. Paling hujung Bugwera. Paling atas kat sini kita ada pokok pandan. Dan juga nipah. Okay. So cara awak nak ingat dari tepi pantai, awet, saya, rajin, betul. So kita ada Avicenna, malas nak eja, Sonoratia, Rhizophora dan juga Bugwera. Okay. So saya baru nak masuk pasal pokok-pokok ni semua. Right. So saya nak cerita daripada sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tajuk ni sebenarnya simple. Tapi saya tak jumpa video yang cantik tau. So nak tak nak saya macam melukis. So kalau korang tak faham, korang tanya saya. Tajuk bio ni masalah dengan bio. Saya kena banyak bercerita. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau awak tak faham, kalau awak rasa saya laju sangat, awak beritahu saya. Tajuk bio ni, tahun ni, saya rasa bio ni sebenarnya senang.
Tapi nak explain tu yang saya rasa berpeluh sikit. Right, okay. So kita nak masuk tajuk yang ini tau. Sekejap saya padam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Mardiana. Okay, kenapa ni Bismillah. Okay, sekejap. Dia tak memberi kerjasama yang bagus dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Right. Okay, saya slow-slow. Nak kena slow-slow sahaja. Sangat fragile. Okay, so kita nak cerita ada satu proses. Hari ni kita nak cerita pasal pengkolonian dengan juga sesaran. Okay, now pengkolonian dengan sesaran, kita nak cerita macam ni. Katakanlah, kat Malaysia ni tak ada. Katakanlah ada satu kawasan, katakanlah Puncak Alam. Katakan Puncak Alam dilanda Malapetaka, tak nak lah. Saya nak cari tempat lain. Katakanlah ada satu tempat tu dilanda malapetaka, gempa bumi ke atau banjir yang sangat teruk ke, menyebabkan kawasan tu semua organisma, semua benda hidup mati. Bayangkan. So ada letusan gunung berapi macam kat Jepun ke, macam dekat Indonesia ke, ada letusan gunung berapi. So bila letusan gunung berapi ni ada satu orang kata fenomena alam sekitar yang boleh mengganggu ekosistem. Dia membuatkan kawasan tu dia jadi padang jarak, padang terkukur lepas letusan gunung berapi. So bayangkan ini lepas letusan gunung berapi. Lepas letusan gunung berapi kita cakap satu kawasan tu jadi padang jarak, padang terkukur. Katakanlah ni kat tepi pantai, lepas tsunami yang teruk, semua kosong. Okay, so kita nak bayangkan satu kawasan yang kosong, yang tak ada organisma lain. Okay, organisma yang mula-mula datang, organisma yang mula-mula boleh hidup, kita panggil dia sebagai, kita panggil dia sebagai spesies perintis. Spesies perintis ni adalah satu spesies yang hebat yang boleh hidup dekat kawasan kekurangan. Senang kata macam kita lah manusia, ada certain orang dah kaya sangat, dia tak boleh hidup dalam keadaan kekurangan. Ada orang dah biasa hidup susah. Katakanlah kat rumah dia ada garam, beras, gula yang basic dia boleh hidup. Tapi kalau orang dah kaya sangat, kalau lah dia tak ada tu semua, dia rasa susah. Ataupun kalau orang yang dah susah, dia dah biasa kadang-kadang dia tak ada elektrik, tak ada air. Senang kata, kalau tak ada air pun dia boleh survive. So kita nak bayangkan, perintis ni, spesies perintis adalah spesies yang mula-mula boleh hidup dekat satu kawasan yang tak pernah boleh dihidupi dengan penduduk lain, kawasan lain. So far sampai sini okey tak? Bayangkan letusan gunung berapi, kawasan tu jadi padang jarak, padang terkukur. So spesies pertama yang hidup, kita panggil dia sebagai spesies perintis. Okey, nama spesies perintis. Proses dia datang, kita panggil proses itu sebagai pengkolonian. Sekejap ya. Right, sorry. Awak nampak saya tak? Dengar saya tak? Sekejap ya. Okay. Dengar saya tak? Line saya tak elok lah ni. Dengar, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap ya. Saya tukar line sekejap. Saya backup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Boss network, Mariana. Sekejap ya. Saya tukar. Alhamdulillah. Okay, right. Okay, saya pukul berapa ya? Pukul 11 je saya terus habiskan. Either by hook or by crook saya terus habiskan. Okay, so saya ulang slow-slow. Bayangkan satu kawasan tu kena letusan gunung berapi, dia jadi padang jarak, padang terkukur. So spesies pertama yang boleh hidup dekat kawasan tu, kita panggil dia sebagai spesies perintis. Okay, spesies perintis menjalani proses, perintis hidup di kawasan yang padang jarak, padang terkukur. So kita panggil proses itu sebagai apa? Itu kita panggil dia sebagai apa? Pengkolonian. Yes, pengkolonian. So koloni menjajah, menakluk.
Macam British datang ke Malaysia, tanah Melayu. So itu kita panggil dia sebagai pengkolonian. Pengkolonian bahasa pasar kita panggil menjajah, mentakluk. Menjajah, mentakluk lah. Mentakluk. Sekejap saya cuba slow-slow. Saya perasan, saya kalau saya nervous, saya ada anxiety sikit, saya tak boleh je. Saya tak tahu, it's getting worse sikit. So saya kena relax, bagi otak saya cool. Kalau otak saya rasa serabut sikit, saya tak boleh nak eja. Walaupun benda tu senang. Right, okay. Right. So, perintis yang pertama, kalaulah untuk paya bakau, so saya kena cakap slow-slow. Untuk pokok paya bakau adalah perintis yang pertama, kita panggil dia sebagai Avicenna. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Nak eja. Sekejap, Avicenna dengan Sonoratia. Okay, kita ada dua, satu pokok adalah Avicenna. Ni paya bakau tau. Kita nama dia adalah Avicennia. Dan satu lagi kita ada Sonoratia. Melayunya panggil, yang ini pokok api-api. Yang ini adalah pokok perepat. Okay, so bayangkan, diorang ni hidup dekat kawasan berlumpur. Asalnya kawasan ni adalah berlumpur. Tanah tu lembut sangat. Okay, so dia akan buatkan kawasan ni bila dia trap banyak sangat lumpur, dia akan jadikan tanah tu keras sikit. Bila tanah tu keras sikit, bayangkan yang purple ni keras sikit, Avicenna dengan Sonoratia ni, dia dah tak suka. Maksudnya Avicenna dengan Sonoratia ni dah biasa hidup susah tau. Dah biasa hidup serba kekurangan. So bila kawasan tanah tu dah jadi lebih keras, Avicenna dengan Sonoratia ni tak boleh hidup. Dia hanya hidup dekat kawasan tanah yang berlumpur dengan lembut sahaja. Okay, so dekat fasa tanah yang keras tu pula ada tumbuhan yang lain yang hidup kat situ. Apakah nama tumbuhan yang hidup dekat kawasan tanah yang keras gitu? Tanah yang keras tu, awak teka, apa tumbuhan yang hidup kat kawasan tanah yang keras tu? Dia start huruf R. Apa dia? Cuba tengok dalam buku teks awak. Dia start huruf R, pokok tu, spesies tu. Rhizophora. Ya, nama pokok tu adalah pokok Rhizophora. So saya tulis kat sini, ini kononnya, ini adalah spesies kedua. Zon kedua, ini adalah Rhizophora. Okay, lepas tu Rhizophora buat benda yang sama. Rhizophora ni hidup yang banyak-banyak, dia perangkap banyak lumpur. Bila dia perangkap banyak lumpur, dia akan menyebabkan, Rhizophora ni dia akan menyebabkan tanah tu akan jadi lebih keras. Bila tanah tu lebih keras, sekarang Rhizophora dah tak sesuai duduk. Siapa yang sesuai duduk pula? Yeay! Yang sesuai duduk adalah Bougueria. Sekejap Bismillah. Bougueria. Saya cuba cari video untuk tajuk ni tapi saya tak jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. So awak kena bertahan dengan lukisan saya. So ini adalah zon ketiga. Ini adalah pokok Bougueria. Lepas tu Bougueria dia akan buat tanah tu lebih keras. Dia ada spesies lain yang akan duduk kat situ. So teka pokok apa pula yang kat tanah lagi keras? Okay, tak tahu Ya, Nipah. Ada lagi satu. Nipah dia dengan ada sepupu dia. Pandan. Ya, pandai. Terima kasih, Farah. So, kesimpulannya, kita nak cerita pasal pengkolonian dengan sesaran. Kita nak bayangkan asalnya satu kawasan tsunami yang teruk, katakanlah ada malapetaka. So, mula-mula spesies tu duduk, kita kenali dia adalah sebagai spesies tu apa kita kenali? Spesies ni kita panggil dia sebagai apa? Spesies? Perintis. Yes. Spesies perintis. So, spesies perintis menjalani proses Pengkolonian. Okay, daripada saya panggil AS tau sini. AS ni, okay, Avicenna dengan Sonoratia ni, dia akan diganti. So, proses dia diganti, kita kenali dia adalah sebagai proses dia dikenali sebagai apa? Proses dia diganti kita kenali sebagai apa? Sesaran. Yeah, terima kasih. Sesar. Kita kasih cantas dia. Sesar. So sesaran berlaku, senang kata sesaran macam ni.
Rhizophora akan sesar Avicenna dengan Sonoretia. Lepas tu Rhizophora ni pula akan disesar juga. Siapa yang akan sesar Rhizophora ni? Bila dia tengok kawasan tu tanah tu makin lama makin keras, siapa yang akan sesar Rhizophora ni? Yang pokok warna hitam ni, Rhizophora ni. Siapa yang akan sesar Rhizophora ni? Dia akan disesar oleh siapa? Just tahu Ruby. Yeah, Bulguera. So dia akan disesar oleh Bulguera. Bulguera ni dia akan jadikan tanah tu lebih keras, lebih keras. So Bulguera ni akan disesar oleh siapa pula? Nipah dengan pandan. Yes, nipah dan pandan. Okay, so ini adalah sesaran. So senang kata sesaran ni boleh berlaku banyak kali. Right? Tetapi pengkolonian hanya berlaku sekali. Pengkolonian hanya berlaku untuk spesies apa? Perintis. Yeah, untuk spesies perintis. Okay, so kesimpulannya, apakah yang dimaksudkan sebagai sesaran? Sesaran adalah spesies tumbuhan yang dominasi, okay, tumbuhan yang lebih kuat menggantikan spesies yang lain. Okay, so spesies yang gantikan tu, yang hebat tu kita panggil dia sebagai penyesar. Right, so kita tengok gambar yang cantik ni. Right, so again tau, saya ulang slow-slow. Tajuk ni sebenarnya senang, tapi dia proses. So bila saya kata dia proses, sebenarnya proses tu lebih mudah kalau kita tunjuk video. Tapi masalahnya saya tak jumpa video yang nice tau. So nak tak nak saya terpaksa melukis, which is saya punya lukisan sangatlah abstrak. Okay. Nak bayangkan lagi sekali, lepas tsunami atau malapetaka, awak bayangkan tepi pantai tu semuanya gondol. Asalnya tepi pantai kita, muara sungai kita, sebenarnya tanah dia macam ni je. Macam Avicenna duduk ni. Tanah dia adalah sangat berlumpur. Okay, sangat berlumpur. Okay, so bila Avicenna asalnya kat sini perintis ni, Avicenna dengan Sonoretia ni, dia duduk dekat kawasan tu. Biasanya kalaulah spesies yang survival, macam saya kata Avicenna dengan Sonoretia, sebenarnya survival ni dia ada ciri-ciri khas. Maksudnya kalau orang susah ni dia ada satu kekuatan dia, ataupun dah biasa susah, ada satu kekuatannya, dia tahan tak makan 2-3 hari, dia boleh duduk dekat kawasan yang ekstrim. So sama juga dengan Avicenna dengan Sonoretia, dia dah biasa hidup kat kawasan yang ekstrim. Kenapa? Sebab Avicenna dengan Sonoretia ni, dia ada sistem akar yang meluas dan dia ada akar yang boleh menjalani pertukaran gas. Apakah nama akar yang boleh menjalani pertukaran gas tu? Apa nama akar tu? Nama Taufan. Yes, Pneumatophore. So Pneumatophore yang tercacak ni. Okay, so boleh melakukan pertukaran gas. Dan satu lagi dia ada akar yang jangkang. Akar tu dia tak jangkang. Dia cuma ada sistem akar. Jangkang untuk Rhizophora. So akar tu boleh memerangkat lumpur. Bila dia memerangkat lumpur, tanah tu jadi lebih keras. So ada satu kawasan tanah tu lebih keras. Ni selepas beratus tahun tau, beribu tahun. So proses ni bukan ambil masa sekejap. Dia lama. Selepas beribu tahun, kawasan tu dah tak sesuai untuk Avicenna. Dia akan disesarkan oleh spesies yang lain. So apakah spesies yang menyesarkan Avicenna dengan Sonoretia? Rhizophora. Yes, Rhizophora. So ini nombor 2. Senang kata, bila lah from time to time, 100 years, okay, asalnya memula cuma ada Avicenna dengan Sonoretia. Bila dah beratus tahun, ada satu kawasan tanah yang keras, Avicenna dengan Sonoretia tak boleh duduk situ. So ada satu spesies yang lain. So spesies ni kita kenali dia sebagai spesies apa? Okay, penyesar. So penyesar ni pun sama. Katakanlah kat Rhizophora, dia ada akar yang jangkang. Kembang ni macam terkangkang ni kan. So akar yang jangkang ni buat apa? Akar tu buat apa kalau macam tu? Akar tu buat apa? Dia perangkap apa? Bo. Yes, akar tu dia akan perangkap lumpur. So bila dia perangkap lumpur, dia akan jadikan tanah tu lebih keras. Bila tanah tu lebih keras, so sekarang kita nak kata Rhizophora tak boleh. Rhizophora kena duduk dekat tanah yang sikit lembut. Tapi tak boleh lembut sangat. Kalau lembut sangat tu adalah Avicenna dengan Sonoretia. Dia kena tanah yang lembut sikit, sederhana. Tapi kalau tanah tu dah keras sangat, dia dah tak boleh duduk. So siapa yang ganti pokok Rhizophora ni? Tanah tu dah jadi keras. Yes, yang ganti adalah Bulguera. Bulguera ni boleh tak disesarkan? Bulguera ni boleh tak disesarkan? Boleh. Siapa yang akan sesarkan Bulguera ni?
Nipah dengan pandan. Yeah, nipah dan juga pandan. So kesimpulannya, kita sekarang dapat ekosistem tu adalah satu daripada proses perkolonian dan sesaran yang berlaku beribu-ribu tahun yang lalu. Yang asalnya mula-mula, kawasan ekosistem tu cuma ada apa yang mula-mula datang. Apakah nama spesies perintis yang mula-mula ada dekat kawasan ekosistem Paya Bakau ni? Apa? Apakah yang mula-mula spesies perintis untuk ekosistem Paya Bakau? Apakah nama spesies tu? Ada tak yang jawab ni, Mek? Saya takut. Sekejap. Saya takut ada yang mau jawab chat ni. Sorry. Yeah, ada yang chat. Okay, so Avicenna dan juga Senore. Ya, okay. So awak ingat, cara nak ingat daripada garisan tepi pantai. Ini paling ekstrim. Awak ingat, cara nak ingat ni suka hati awak. Okay, awek, saya, rajin, betul. Awak nak buat atuk saya rajin betul, boleh. Abah saya rajin betul, boleh. So, siapa-siapa pun boleh. So awak kena ingat ini sahaja. So far, are you okay? So far, are you okay? Ya. Ya. Okay. So tadi, Alhamdulillah. So saya backward tau. Tadi kita kata ekosistem Paya Bakau adalah ekosistem yang mempunyai faktor-faktor abiosis yang sangat ekstrim. So kita ada 5 faktor abiosis yang sangat ekstrim. So Adam tadi cakap ombak yang kuat. Tadi ada siapa cakap, Farah ada cakap tanah yang masin, air masin, lepas tu kandungan oksigen yang rendah, keamatan cahaya yang tinggi, tanah berlumpur. So disebabkan ada faktor-faktor abiosis yang sangat ekstrim ni, dia ada pelekatannya. Dan satu lagi, disebabkan ombak yang sangat kuat, kalau pokok biji benih pokok lain dia tak boleh nak bercambah tau. Tetapi Paya Bakau ni dia ada satu uniknya. Okay, dia ada satu biji benih yang kita kenali dia sebagai viviparity. Viviparity ni kita nak cakap dia bercambah masa atas pokok. So maksudnya bila dekat atas pokok dia dah boleh ada daun. So bila dia terus terpacak ni, okay, mana nak saya pacakkan dia. So bila dia terus terpacak, dia boleh terus hidup. So itu kita panggil dia sebagai viviparity. Viviparity adalah biji benih yang boleh bercambah, yang ada pucuk. Dekat atas tu dia dah ada pucuk. Okay, so itu kita panggil sebagai viviparity. Sekejap. Saya nak kena silent banyak grup lah. Saya tak tahulah, grup banyak kan, biasalah tu. Alright, so kita ada viviparity, lepas tu kita ada sistem akar. Sistem akar kita ada sistem akar 2 jenis. Kalau Bougueria, akar dia besar. Akar yang besar itu dikenali sebagai akar apa? Banir. Yes, akar banir. So ingat, besar macam ni namanya adalah akar banir. Kalau akar tu terkangkang, Jangkang. jangkang. Akar jangkang siapa punya? Rhizophora. Ya, Rhizophora. Kalau akar tu bernafas, siapa punya? Avicenna. Dan satu lagi, macam mana dia boleh hidup dekat kawasan yang garam tu banyak, kandungan garamnya tinggi? Macam mana dia beradaptasi? Akar pneumatophore. Tofu. Akar pneumatophore adalah untuk pertukaran gas. Untuk oksigen masuk. Kalau garam, macam mana dia nak beradaptasi? Sekejap. Hide. Daun dia berkutikal. Yes, daun dia berkutikal dan satu lagi, dia boleh keluarkan garam berlebihan daripada mana? Hydatod. Yeah, dia boleh keluarkan garam berlebihan daripada hydatod. So far kat sini okey tak? Okey, apa yang paling korang suka pasal ekosistem Paya Bakau ni sebenarnya? Ketam. Okey, very good. Ketam lagi? Akar. Akar. Kenapa dengan akar dia? Kenapa? Akar dia besar. Apa bestnya akar tu besar? Bestnya apa? Dia bagi sistem cengkaman yang kuat. Sebab tanah tu sangat lembut. Apa jadi kalau akar tu tak besar? Apa jadi kalau dia tanah dia sangat lembut kan? Tapi dia tak ada sistem akar yang kuat. So apa jadi dekat pokok bakau tu? Apa jadi dekat pokok bakau tu? Tanah tu lembut. Kalau korang pergi kat kawasan berselut, apa jadi kat korang? Kalau korang tak boleh nak grip.
Apa jadi? Apa jadi Farah? Bayangkan awak pokok. Dia boleh jadi tenggelam ataupun korang boleh jatuh. Okay, so macam mana bakar boleh stand still, boleh tegak dekat tepi pantai adalah disebabkan ada sistem akar dia yang boleh grip tanah dengan kuat. Alright, so ini adalah penyesuaian-penyesuaian yang awak ada dekat pokok bakau. So hari ni kita belajar mengenai ekosistem paya bakau. So again, ekosistem paya bakau terdiri daripada, saya ulang ekosistem paya bakau, ekosistem paya bakau, dia terdiri daripada faktor abiosis dan juga faktor biosis. Okey, kemudian dalam faktor abiosis ni, kita dah kata tadi disebabkan dia ada garam yang tinggi. Okey, apa faktor biosis selain garam yang tinggi? Keamatan? Cahaya tinggi. Yes, keamatan cahaya tinggi. Okey, saya ambil satu-satu tau. Kalau garam yang tinggi, macam mana dia beradaptasi? Daun dia ada apa? Kutikel. Cuticle untuk keamatan cahaya. Datuk. Betul tak? Okey, macam ni. Okey. Hai Datuk. Macam ni Farah. Farah jawab tu betul tapi dia kurang tepat. Sebab kalau lah katakanlah garam tinggi, kita nak buang garam. So garam tu kita buang melalui haidatut. Daun dia ada haidatut. Macam kalau lah Farah, kalau saya nak bayangkan macam ni tau. Saya pegang nama awak, umur saya 17 tahun. So kalau awak kata dia berkutikel, cuticle tu adalah untuk mengurangkan kadar transpirasi. So itu dia nak beradaptasi dengan mana? Keamatan cahaya yang tinggi. So kalau kat sini saya kata disebabkan dia ada cuticle. So bila dia ada cuticle, dia boleh beradaptasi dengan keamatan cahaya yang sangat tinggi. So katakanlah saya kata kandungan oksigen dia rendah. So macam mana dia boleh nak survive dekat kawasan kandungan oksigen yang rendah? Apakah adaptasi pokok bakau untuk hidup dekat kawasan yang kandungan oksigen tu rendah? Dia ada akar bernafas yang kita kenali sebagai Pneumatophore. saya pun tak boleh hija pneumatophore. Saya minta maaf tau, serius. It's getting worse tau saya hija. Saya minta maaf. Pneumatophore. Matophore. Okay, right. Okay, so kita dah cerita daun dan satu lagi dia ada biji benih. Ada satu biji benih tu kita panggil, apakah ciri biji benih tu? Kita panggil apa biji benih tu? Dia start huruf V. Viviparity. Ya, Viviparity. So, yang ini nanti saya buat satu Padlet. So, korang komen kat situ pasal apakah yang korang suka pasal ekosistem paya bakau. So, senang kata macam ni, kita belajar untuk saya. Saya jawab bukan untuk SPM saja. Saya jawab adalah untuk awak lebih cinta pada alam sekitar. Bunyi macam klise, tapi kalaulah bukan kita, siapa lagi nak sayang alam sekitar tu? Betul tak? Kalaulah korang tu pergi tolak-tolak, macam bagilah orang lain sayang alam sekitar, which is saya rasa benda tu is not nice lah. So dia kena apa-apa mula dengan kita. So the first thing yang korang kena mula, sebenarnya korang kena mula dengan, korang rasa beruntung sebabnya satu, kita ada hutan, taman alam. So taman alam tu tadi kita kata adalah satu hutan yang tak semua tempat ada. Okay, now so saya terus nak masuk guru muda. Okay, saya nak bagi tahu awak. Korang tahu tak korang nak ada periksa online? Kita nak ada periksa online. Korang tahu tak? Tahu. Tak. Okay. Serius lah. Serius Cikgu. Bio kita buat simple je. Bio saya nak buat soalan objektif 50 soalan je. Lepas tu soalan tu adalah saya nak buat daripada yang guru muda ni. So guru muda fasa 1 hari tu saya rasa okay, overall saya bagi for effort saya bagi A+. Okay, for effort saya dah bagi memang F+. So congratulations. So kat situ saya dah list, cuma kecuali kumpulan Ayu ni ada masalah teknikal sikit tapi tak apa. So apa yang korang kena buat adalah nanti saya bagi awak soft copy untuk semua kertas guru muda ni. Guru muda ni saya ada kertas-kertas dia. So saya bagi dalam bentuk PowerPoint dan saya bagi dalam bentuk PDF. PDF ni kalau korang pakai handphone, klik PDF, jangan klik PowerPoint sebab dia makan banyak data.
Kalau PowerPoint pula, kenapa saya bagi PowerPoint? Sebab PowerPoint boleh edit. So maksudnya kalau untuk PowerPoint korang boleh delete, korang boleh ambil mana yang korang suka. Kalau PDF dia dah fix, tapi bagusnya satu PDF dia tak guna banyak data. Sebab tu kebanyakan nota awak saya convert daripada PowerPoint ke PDF sebab dia boleh jimatkan data awak. Okay, so saya nak teruskan dengan fasa guru muda fasa 2. Tahan dia Dam. Okay, bio is like this. Bio ni satu lagi saya kena ingat kat awak. Bio jangan fikir pasal periksa je. Bio ni kita belajar pasal lillahi ta'ala. Awak niatkan dalam hati. Lillahi ta'ala awak niatkan sebab awak nak belajar, nak lebih memahami pasal diri awak. Awak nak faham pasal alam sekitar. Awak lebih nak faham pada dengan haiwan. So dengan harapan bila korang belajar biologi, korang ada ilmu biologi, korang lebih empati, korang ada lebih rasa sayang terhadap alam sekitar, korang ada lebih rasa sayang terhadap katak haiwan dan juga badan awak sendiri. Do you understand what I'm trying to say ni? Faham tak? Okay, faham. Life ni bukan exam sahaja. Life ni is bigger than that. Life ni, hidup ni lebih besar daripada grade A+. Hidup ni, kalau korang kata dapat macam shooting, saya dapat lahirkan shooting yang A+ dan dapat lahirkan shooting sayang alam sekitar ni, saya rasa is a bonus. Faham tak? Saya nak jadikan orang yang boleh bio dapat A+ dan juga dia ada effect. Maksudnya korang sayang alam sekitar. Saya tak naklah jadi katakanlah Adam jadi engineer. Katakanlah Adam jadi engineer. Saya naklah Adam jadi engineer yang sayang alam sekitar. Maksudnya kalau Adam dia nak buat satu bangunan besar, Adam fikir kat tanah tu, tak boleh tu ekosistem paling bakau. Cik kau ajar benda tu sini, kesian kat pokok-pokok tu semua ketam-ketam, ikan-ikan mana nak duduk mana. So maksudnya even tu korang jadi katakanlah jadi pegawai tentera ke, korang jadi askar ke, korang jadi engineer ke, korang jadi apa sahaja pun, korang tetap fikir alam sekitar. Right? So objektif saya ajar biologi is bukan pasal semata-mata. Saya nak jadikan awak orang yang sayang alam sekitar. Kalau korang jadi suri rumah pun, korang jadi suri rumah yang sayang alam sekitar. Faham tak? Ya, jangan faham tak? Bunyi macam kelakar-kelakar. Jangan musnahkan alam sekitar. Jangan buang sampah merata-rata. Okay, so everything is start daripada kita. Kalau awak kata alah semua orang buang sampah, awak kata apa salahnya sampah lagi satu. Janganlah macam tu. Kalau everybody is like that, so salah kita. Right. Disebabkan saya rasa bersalah dengan budak 5 UM. Okay, saya nak cepat ni. Okay, saya ada 7 minit je. Saya bersalah dengan budak 5 UM, so saya nak switch pula. Okay, saya nak switch. Tajuk yang ini saya bagi dekat 5 UM. Kita cabarlah sikit kan. So saya bagi tajuk yang mudah. Yang ini kalau saya berharap kalau boleh, korang dah tengok ketua korang buat kan. Kalau boleh korang cuba tengok kumpulan Amsyar. Kumpulan Amsyar dia cuba kerja as a team. Tapi again saya tak ada paksaan. Tolonglah. Awak belajar dengan bio. Bagi saya ikut kemampuan sendiri. Jangan ikut orang. Kalau your team boleh ada team effort yang bagus, Alhamdulillah, thank you so much. Kalau your team ada masalah, bagi tahu saya. Tapi kalau your team tu ada satu advantage macam kumpulan Jimmy, dia boleh buat animation yang bagus, which is okay. Tapi kalau korang tak boleh buat pun tak apa. Faham tak maksud saya? Ikut kemampuan sendiri. Ikut ukur baju di badan sendiri. Kalau boleh buat macam Cash, itu adalah bonus. Kalau tak boleh buat macam Cash pun tak apa. Faham tak? Jangan rasa macam ni. Okay, macam saya rasa macam Kalak even tu dia biasa tapi dia punya explanation is very good. Macam baca berita, Adlina baca berita, macam Syah, lepas tu kita ada siapa Mirza, kita ada Fatin pula, Farah. So itu pun is good. Widat, and then kita ada Inshira. So basically bagi saya is good lah macam tu. Cari je style awak sendiri macam ni. Just define your own identity. Buat style awak, jangan ikut style lain. Objektif korang adalah nak sampaikan ilmu. Okay? So kita buat lah. So tengok sini, nanti korang tengok balik, saya dah bagi dia punya ni sebab saya takut korang lupa. So soalan nombor 1 dengan soalan nombor 3, ini adalah shooting Fatia, Zafir, Umar dengan Aina. This one, saya nak Umar dekat sini tak? Umar ada tak? Umar ada tak? Nama. Cuba tengok kat saya, Umar ada tak? Ada. Okey, Umar dengar Umar ada abang kan? Saya tahu dia ada 3 orang abang. Dia ada. Saya kenal Luqman, saya ajar Luqman. Abang dia nombor 2 saya tak ajar, tapi abang dia best student untuk tahun lepas, 2019.
Siapa nama abang dia tu ambil Senscom? Tiba-tiba saya lupa nama abang dia tu. Tak ingat nama abang dia tu. Saya tak ajar. Tapi senang kata, jahat. Dosa. Uh, Umar try sebab saya rasa Umar boleh explain lah Umar. Okay, so kat sini jangan bagi Fatihah seorang. Kita ada Aina, Zafir. Saya tak nak bagi pressure kat awak Zafir, tapi your brother is really good. Dia best student untuk biology. Saya tak nak bagi pressure. Umar dengan Zafir ni dia ada satu, awak kena ingat, dua-dua abang awak saya ajar. So basically kalau boleh kali ni kumpulan ni, kalau boleh saya nak boys pula in charge. Bukan saya kata Fatihah dengan shooting tak payah. Saya nak boys in charge. Okay, so kumpulan yang ini pula saya bagi Adlin, Syaz, Alia dengan Nisrina dengan Sai. So kalau boleh Adlin jangan rasa pressure, dengan Syaz jangan rasa pressure, bagi orang lain pula. Saya rasa Alia, Nisrina dengan Sai boleh buat. So boleh bagi orang lain. Okay. Now, so soalan nombor 3 kita bagi Kalai, Puteri, Oviga dengan Tunisha. So Kalai boleh bagi chance dekat Puteri ke Oviga. So maksudnya bila buat guru muda korang ramai. Okay, korang jangan bagi ketua je buat semua. Korang jangan buat macam tu. Korang jangan, sebab nanti korang masuk you buat assignment. Saya tak nak anak murid saya yang masuk golongan sleeping partner yang menyusahkan partner yang lain. Faham tak? Korang nanti masuk you, korang tahulah langit tu tinggi ke rendah. Tiba-tiba dapat partner, dapat group member yang krik. Memang masa tu korang tak tahulah. Alright. So yang ini, Ellie punya kumpulan pun cantik. Okay, Nabila dengan Syafiq. So ingat, boleh exchange. And then yang ni saya bagi Jimmy. Jimmy disebabkan saya rasa dia hebat, saya bagi tajuk yang hebat sikit. So kita ada Jimmy, kita ada Iman, Syamil, Arina, Farisha masuk sini. Okay, right. So sekarang kita tengok yang ini. Right. Mirza, yang ini soalan nombor 1. Mirza, Farah, Mirzawi, Fatin, Luke. Luqman, saya rasa awak hebat ni buat komputer. So awak boleh tolong Mirza, Fatih dengan Fatin. Saya rasa Mirza, Farah untuk buat video awak lagi cantik. Sebab kalau Jimmy boleh buat, takkan awak tak boleh buat. Lepas tu sini kita ada Fatin Syira, kita ada Radi, Amar, Adam dengan Amar, saya nak next video korang ada ni. This one, Adam, Amar. Video lagi. Video. Boleh? Okay, Adam, kenangan lah Adam. Lepas ni Adam, korang dah tak belajar bio Adam. Serius tak? Saya tak rasa Adam ambil bio lagi lepas ni. Kenangan untuk saya, ingat adalah awak buat video ni. Sebab video ni korang akan ditonton dengan banyak junior yang ramai lepas ni tau. Okay, so video awak ni sebenarnya adalah amal jariah yang korang tinggal untuk junior-junior. Faham tak? Admit pun ada video ke? Kita boleh okay, alright, macam ni. Okay, Adam, kita buat video ni. Lambat, saya tak bagi pressure, saya bagi sampai akhir bulan 7 boleh tak? Yes, saya suka Amar punya style. Kita relax je. Dekat bio saya tak marah pun. Awak boleh buat lambat, awak boleh buat cepat. Jangan pressure lah Adam. Awak dengan saya awak boleh kau team. Alright, saya nak cepat laju-laju Right. So yang ini adalah soalan ni. Jap. Soalan cash ni 5 ni siapa buat? Jap. Ini dah terbalik ni. Jap. Cash buat soalan berapa ni? Cash buat soalan 67. Zarfan, Amsyah buat soalan 8. Siapa buat soalan 5? Soalan 5 ni boleh tak saya bagi dekat Amsyah? Amsyah ni 5 Boleh. Saya minta maaf. Okay, video. Kenapa bio saya nak kena buat video? Sebab masalah dengan bio, you have to explain. You have no choice. You have to explain. Kalau awak tak explain, macam mana awak nak faham? Okay, tapi lagi sekali, saya bagi deadline video ni. Video ni, kita sekarang Julai kan? Sekarang hari ni 6 hari bulan kan? So 6 hari bulan, awak hantar dekat saya adalah 26 hari bulan 7. Sebab periksa korang, saya akan buat soalan adalah soalan tingkatan 4. Tingkatan 4, bab 2 sampai bab ni. Right, ni ada lagi. Iwan sini, Ayuni sini, Widat sini, Husna sini.
Bab korang adalah sampai bab 7. Bab 6. Bab 6. So korang pergi periksa pertengahan ujian, maybe saya ambil semua tajuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5, maybe saya ambil sikit ekosistem. Nanti saya cakap lah, dia adalah objektif. So do you have any question? Tapi saya suka kalau katakanlah korang bagi komen macam ni. Kalau korang ada problem, jangan simpan dalam hati. Korang cakap je. So basically bagi saya faham. Sebab kalau korang simpan, saya tak boleh tolong. Senang cakap